Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan syariat, ya? Tujuan syariat dan kaitannya dengan undang-undang jenayah syariat itu sendiri lah. Yang nak jaga apa masalah syariat itu, nak jaga agama, jaga nyawa, jaga keturunan, jaga akal dan juga menjaga harta. Hari ini kita nak membincangkan sedikit berkenaan dengan hukuman, ya, hukuman yang ada di dalam hudud, di dalam qisas dan juga di dalam ta'zir, ya. Okay. Bila kita bincang undang-undang jenayah Islam ni memang istilah-istilah Arab ni, hudud, qisas, ta'zir ni memang kalau nak dimelayukan payah sikit, ya. Bukan payah sikit lah nak sebut tu kan. Artinya memang kita tahu lah bila hudud apa dia, bila qisas apa dia, bila ta'zir apa dia. Okay. Kita pergi kepada kesalahan hudud, ya, qisas. Kesalahan yang dijatuhkan hukuman hudud dan qisas. Hakim tidak mempunyai pilihan untuk menentukan dan menetapkan hukuman hudud dan qisas itu, kerana hukuman tersebut telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan juga hadis. Saya sebut tadi kerana jenayah syariah ni ada 3, ya. Memang tajuk undang-undang ni berat sikit lah, dah subuh lalu bawa tajuk tu, ya. Bila kita kata hudud dan kita kata qisas, dia adalah undang-undang yang Allah dah tentukan hukuman. Bila Allah dah tentukan hukuman,
manusia tak boleh tukar lah hukuman itu. Itu maksudnya. Sebab itu dalam kesalahan hudud, kita dah bincang dulu ada 7 jenayah hudud. Antaranya curi, rompak, zina, tuduh zina, minum arak, memberontak terhadap negara Islam, murtad, 7 kali itu. Allah dah tentukan hukumannya. Dan hukuman balas, bunuh, mencederakan, Allah dah tentukan hukumannya. Jadi oleh kerana Allah telah menentukan hukuman itu dalam Quran, maka kita tak boleh nak ubah. Kalau kita ubah, kita tak beriman lah dengan Quran itu. Sebab itu disebut di sini bahawa tidak ada pilihan. Maknanya kalau katakan orang mencuri, Allah kata hukumannya perkosaan. Bila cukup syaratnya, maknanya jatuh dihukum salah. Nanti entah bila kita akan bincangkan macam mana nak jatuhkan kesalahan, saksinya apa semua lah. Dan bila dah terbukti bersalah, kita tak boleh nak hukum dia dengan hukuman selain daripada yang Allah dah tentukan. Dia macam juga kita lah sembahyang subuh 2 rakaat. Kita kurang ke, kita lebih ke, tak boleh lah. Macam tu lah. Jangan pula 2 rakaat ni koman, 4 rakaat lah subuh. Jadi tak boleh, ikut tak ikut. Ataupun undang-undang tu kata potong tangan ni tak baloi, potong kepala terus, tak boleh. Ataupun kita kata potong tangan ni zalim, potong jari okey lah, tak boleh. Kerana hukuman itu Allah Ta'ala dah tentukan. Jadi hakim tidak ada pilihan selain daripada mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran. Seseorang yang telah disabitkan kesalahannya dalam mahkamah melakukan jenayah syariah yang wajib dijatuhkan hukuman hudud atau qisas. Hakim dalam menjatuhkan hukuman hanya mengikut apa yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dan Rasulnya yang disebut di dalam Quran dan hadis tanpa bid'ah. Tadi satu, tak boleh buat undang-undang lain, tak boleh. Yang kedua, bila sabit kesalahan, tak boleh nak bid'ah macam yang saya dah sebutkan tadi. Okey, contoh seorang yang dituduh mencuri dan telah dihadapkan ke mahkamah. Maka dalam kes ini, apabila hakim telah berpuas hati dan tidak timbul sesuatu keraguan bahawa orang yang dituduh mencuri telah sabit kesalahannya dengan adanya salah satu dari bukti yang dikehendaki dan yang diperlukan oleh syarak, hakim tidak ada pilihan lain hanya menjatuhkan hukuman potong tangan ke atas pencuri. Dalam hakim nak menjatuhkan hukuman, ada beberapa perkara dekat sini yang perlu diambil perhatian. Pertama, hakim berpuas hati dan tak ada ragu langsung. Kerana apabila hakim masih ada keraguan bahawa orang yang mencuri ni mungkin bukan dia, maknanya ada keraguan, maka dalam hadis disebut tudra'ul hudud bisyubhat. Tak boleh dijatuhkan hukuman hudud ataupun gugur hukuman hudud apabila hakim ada keraguan. Jadi bila hakim nak jatuhkan hukuman, dia kena pastikan bahawa dia telah betul-betul berpuas hati, tak ada keraguan tentang kesalahan yang dilakukan, dan puas hati itu berdasarkan kepada bukti, sama ada saksi ataupun pengakuan daripada penjenayah ataupun ada qarinah ni kesan-kesan yang jelaslah daripada jenayah yang telah dilakukan. Okey. Contoh lagi. Seseorang yang dituduh membunuh orang lain dengan sengaja dan telah dihadapkan ke mahkamah. Apabila hakim telah berpuas hati dan tidak ada sebarang keraguan yang timbul di pihak hakim bahawa orang yang dituduh itu telah sabit kesalahannya membunuh orang lain dengan sengaja, dengan ikrar atau dengan adanya 2 orang saksi lelaki yang adil, hakim dalam menjatuhkan hukuman bunuh ke atas si pembunuh itu sebagai hukuman qisas, iaitu nyawa dibalas dengan nyawa.
kes bunuh, ya. Hakim berpuas hati, tak mungkin orang lain yang bunuh, kerana mungkin pengakuan dia sendiri. Kalau mengaku tu senang kan, ya. Sebab tu kadang-kadang dekat mahkamah ni bila mengaku tu hukuman ringan sikit. Kadang-kadang lah dalam kes-kes yang lain lah, ya. Kalau kes dulu tu tak boleh ringan, ya. Kalau kes yang lain sebab dah memudahkan orang lain, dah mengaku dah lah tu senang kan. Tapi kadang-kadang dipujuk supaya mengaku. Walaupun tak buat dipujuk supaya mengaku, dia ringan, dia senang kan. Itu tak betul. Kalau tak salah, kata tak salah, ya. Jangan pula nak hukum ringan, nanti kan mengaku je lah walaupun tak salah, jangan, ya. Kalau benda tak salah, jangan mengaku lah. Kalau dihukum sekalipun, ya, maknanya hukuman yang terhadap bulan itu kezaliman ke atas kita kan, ya. Jangan kita mengaku, ya. Kalau tak salah lah, nah, kalau memang salah, mengaku lah kan. Kita tak salah. Sebab kita tengok contoh-contoh lah, Nabi Yusuf kita tuduh, dia tak mengaku kan. Memang dia tak buat, tapi dia tak mengaku lah. Walaupun dah kena penjara ke apa, penjara kan. Kerana dia mengaku tak salah. Hari itu orang tahu juga tak salah kan, ya. Okey. Jadi apabila dalam kes bunuh umpamanya, ya, tak ada hukuman lain yang boleh dijatuhkan kalau dah sabit kesalahan memang sengaja orang bunuh. Tidaklah hukumannya. Cuma nanti bila kita pergi kepada perbincangan lebih detail dalam bab hukuman qisas, dalam hukuman qisas ni dia ada ruang pengampunan, ya. Dia ada ruang pengampunan. Kalau hudud tak ada ruang pengampunan. Katakan orang berhukun sampai salah, sultan tak boleh ampun, orang yang dihukum tak boleh ampun, hakim tak boleh ampun, kerana dia adalah Allah Ta'ala, ya. Curi pun begitu. Walaupun kita kata yang dicuri itu harta orang, hak dia lah, tak. Itu dipanggil Allah. Tetapi dalam bab qisas, memang Allah Ta'ala bagi kuasa kepada waris. Walaupun hakim kata, hakim dah sabit, dah tengok sabit salah, ya, salah pada waris, nak jatuh hukuman ataupun nak maafkan. Kalau maafkan, maaf betul-betul. Ini tak ada maaf tapi ada dendam kita, ya. Kalau maaf, maaf betul. Bila dah maaf, dia boleh pindah kepada dia ganti rugi, ya. Katalah waktu sengaja bunuh, keluarganya tengok pun tak apalah, mati tak pun. Kalau orang dihukum kan, keluarga dia macam mana pula umpamanya, dan mereka pun memang betul waris-waris semua ikhlas mengampunkan, kemudian boleh menuntut dia ataupun ganti rugi. Dia panggil dia mukallazah, bukan nanti saya mukallazah, ya. Maknanya diat yang berat, ya. Diat yang berat. Diat yang berat ni 100 ekor unta, ya, 100 ekor unta. Dan dia adalah unta 3 tahun 30 ekor, unta 4 tahun 30 ekor, unta yang putih 40 ekor, ya. Kalau di zaman Nabi dikata nilainya 800 dinar, ya, nilai 100 ekor unta tu 800 dinar. Kalau sekarang, kalau 800 dinar, 1 dinar 4 gram emas. Sekarang emas lebih kurang RM300 1 gram, ya. RM300 kali 4, 1 dinar 1.200. 1.200 kali dengan 800. 800 kali 1.000, 800.000. 200 kali 800, 16.000. 960.000 juta, ya. Dia mukallazah itu lebih kurang sejuta.
ada sejuta tu jadi nak ampunkan ke tak tahu lah kan. Tapi kalau lepas ampunkan, ya, adalah hadis yang mengatakan bila ampunkan tutup jangan lebih daripada itu. Orang yang dah diampunkan kena bayarlah, sebab kalau tak kau mati lah, kena bersyukur lah untuk bayarnya. Dan seandainya katalah dendam tu tak habis, dia pula pergi bunuh orang ni, neraka bagi orang yang tadi dia bagi pengampunan tu, tapi kemudian dia dendam balik, ada neraka, ya. Okay. Jadi maknanya dalam kes hudud dalam kes kisos tak boleh juga hakim pilih hukuman lain selain daripada yang Allah tentukan. Tetapi tadi saya kata adalah ruang pengampunan daripada itu hukuman juga yang Allah Ta'ala dah tentukan, bukan kata pilih hukuman lain. Okey, satu contoh lagi. Seorang yang dituduh dan didakwa melakukan perzinahan dan telah dihadapkan ke mahkamah, maka dalam kes ini apabila hakim telah berpuas hati, tidak timbul satu keraguan bahawa orang yang dituduh dan didakwa telah sabit kesalahan berzina dengan disaksikan 4 orang saksi lelaki yang adil, atau dengan ikrar, yakni pengakuan dari orang yang melakukan perzinahan itu sendiri, atau didapati qarinah yang menunjukkan pelakuan zina itu mengandung, kan? Maka hakim dalam menjatuhkan hukuman sebat sebanyak 100 kali dan buang negeri selama setahun, atau disebat 100 kali sebat dan direjam. Ini bergantung kepada sama ada dia muhsan atau ghair muhsan. Maknanya dia dah pernah berkahwin dan melakukan persetubuhan yang halal, ataupun dia belum pernah berkahwin, yang itu ada beza dari sudut hukuman. Jadi nak ditunjukkan kat sini bahawa apabila hukuman itu Allah dah tentukan, maka hakim tak boleh untuk membuat undang-undang lain atau mengenakan hukuman selain daripada itu. Ya, okey. Itu hudud dan qisas. Okay. Hudud dan qisas terdapat sedikit perbezaan. Hukuman qisas, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman ke atas penjenayah jika mangsa atau waris mangsa memaafkan penjenayah tadi yang disebut tadi. Dalam kes ini hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman diat ke atas penjenayah itu, ya. Jadi maknanya kalau ada pengampunan daripada waris tadi, hakim boleh kenakan diat. Hukuman hudud, hakim wajib menjatuhkan hukuman ke atas penjenayah walaupun mereka dimaafkan oleh mangsanya atau waris mangsanya, kerana hukuman hudud itu wajib dikenakan ke atas kesalahan yang melibatkan hak Allah ataupun hak orang lain, ya. Jadi kalau katakan perzinahan berlaku, itu hak Allah yang dilanggar, dia bukan hak individu, ya. Maka sebab itu tak ada ruang pengampun. Sebab itu kadang-kadang saya baca-baca surat apa atau orang orang buat report polis, anaknya kena rogol, tiba-tiba tarik balik report, dikawinkan pula yang rogol tu. Ini pada saya tertinggi kan? Pada saya ni adalah tertinggi. Macam mana sanggup seorang mengawinkan anaknya dengan seorang penjenayah? Ini benda yang tidak sepatutnya. Okey. Kadang-kadang kononnya nak tutup aib lah, apalah, kan? Ini tak Allah yang telah dilanggar. Okay, hukuman qisas adalah wajib dikenakan ke atas kesalahan yang melibatkan hak orang perseorangan, di mana orang-orang yang punya hak itu boleh menuntut dan meminta kepada hakim supaya penjenayah tadi dijatuhkan hukuman qisas atau memaafkan. Jadi dalam bab qisas tadi ada ruang. Hukuman hudud dan qisas wajib dilaksanakan dan dijatuhkan hukumannya ke atas penjenayah yang melakukan kesalahan yang dibawa di bawah kes hudud dan qisas, dan telah disabitkan kesalahannya di mahkamah dengan bukti-bukti dan keterangan yang dikehendaki oleh syarak, yang tidak menimbulkan suatu keraguan di pihak hakim, ya. Nak jatuhkan hukuman, bukti kena jelas, hakim tak boleh ragu dengan hukuman-hukuman, dengan segala bukti-bukti yang ada lah, ya. Maknanya memang hakim berpuas hati dengan
segala keterangan, saksi, bukti-bukti yang barulah boleh jatuhkan hukuman. Kita sebutkan tadi ya. Hakim tidak mempunyai kuasa untuk mengampunkan, meringankan atau menggugurkan hukuman bunuh dan qisas, kecuali di dalam hukum qisas di mana orang yang mempunyai hak boleh memaafkan penzina itu atau menuntut bayarannya. Ya, hakim tak ada kuasa. Kalau hakim tak ada kuasa, orang lain lagi dah tak ada kuasa. Ya. Tapi dalam undang-undang kita kat Malaysia ni ada pihak-pihak yang ada kuasa. Itu saya baru ni tengok ulasan satu kes bunuh yang berlaku dekat 20 tahun dulu lah. Ada kes dekat sekolah. Hanya kerana pemanas air tu ya, nak pinjam pemanas air. Tapi mungkin sebelum banyak lah kes kita tahu kan. Kerana pemanas air tu, akhirnya sepak terajang apa tu mati. Yang lakukan dengan tanya 5 orang tu 8 orang. Habis salah bunuh. Tapi oleh kerana dalam undang-undang Malaysia yang dikatakan dewasa tu umur 21, jadi budak-budak kena taliman tingkatan 6 ni dianggap bila dewasa dia masuk dalam kes jual. Jadi tak boleh dibunuh tapi dipenjara. Dan dengan kata dah dapat pengampunan daripada sokan dia. Mungkin tak tahulah yang mula ni keluarga ni mangsa ke apa, saya tak tahu lah. Jadi dia hujung tu ditulis mungkin dia adalah suami anda. Ya. Sebab benda tu dah 20 tahun orang pun tak ingat, tak sanggup ke apa. Jadi inilah apa perasaan keluarga tu. Kalau dia mengampunkan tak apa kan? Kalau dia mengampunkan tak apa. Tapi yang mengampun orang lain. Apa tak lagi? Kalau lah kan, kalau ni bukan kisah ni lah. Katalah yang ada kuasa mengampunkan tu lah ada hubungan darah dengan yang diampunkan. Maksud macam mana? Romanya lah kan. Ya? Nah itu kita kena faham dalam Islam. Ya. Ya. Sila. Yang kisah tadi tu, kalau zaman Rasulullah 100 unta lepas unta tadi kan. Zaman sekarang ni kan ada bukit yang sama. Pengampunan tadi tu nilai itu tak ikut syariah tu. Jadi adakah hukum tadi tu terbatal ataupun masih lagi berbuat kuasa? Ini apa pasal tadi tu berbeza? Dia yang disebut ni had maksimum. Maknanya dia mughalazah tu keluarga boleh tuntut ganti rugi dengan maksimalnya begitu. Tapi lebih tak. Katakan dia kata boleh ampunkan tapi dengan syarat bayar 20 juta. Ada tanya. Tapi kalau dia kata tak boleh kita ampun, bayar 100 ribu boleh lah sekalian pengajaran. Walaupun pesanan setuju untuk bayar lebih. Kalau pesanan nak bayar lebih tu sedekah. Lah. Tapi maknanya sebab tu dalam hal itu disebut tidak boleh melampau. Yang memaafkan itu tidak boleh melampau dalam menuntut dia. Jadi minta 1 juta tak melampau. Sebab mati kan. Mungkin kita kata 3-4 juta pun kan, mungkin lah kan, nak mengganti nyawa pun tak selesai. Sebab tu kadang-kadang orang sekarang kan, zaman sekarang. Sebab tu dia ada kematian tu juga dinilai dengan nilai ekonomi. Kan? Kalau tuan tengok kan, sebab tu bila orang dah tua ni mati pun tak apalah. dah tak ada nilai ekonomi, walaupun tak boleh lah kan. Dalam Islam ni orang sakarat pun tak boleh bunuh. Sebab tu definisi pembunuh tu adalah orang itu masih ada nyawa kan? Sebab tu bila doktor nak suruh cabut batuk pernafasan, fikir 100,000 kali lah.
Adakah itu masuk dalam definisi membunuh? Kan? Mungkin doktor dia ada lah pertimbangan dia kan? Dia kata mesin yang dipakai ni mungkin semua dah pakai mesinnya. Ada orang yang lebih istilahnya lebih boleh diselamatkan ke macam tu lah. Kita tidak tahu tu doktor punya tempat Arab. Arabnya ijtihad mereka itu bukan tujuan nak bunuh lah, kan? Tujuannya mungkin ada yang lebih aula berbanding itu dia sudah hukum fiqh. Sebab bila kita pergi kepada fiqh, akhirnya perbuatan manusia ini dia bergantung kepada niatnya. Akhirnya, ya. Walaupun perbuatan itu hukumnya asalnya baik, tapi kadang-kadang dia jadi tak baik kerana niatnya tak baik. Sebab itu syariat Islam itu disyariatkan dengan anggapan manusia-manusia ini semua baik. Kalau saya boleh istilahkan macam tu, contoh lah kan, contoh senyum, ya. Senyum baik lah, senyum tu baik. Tapi kalau senyum tu mengejek, kan tujuan senyum tu mengejek kan, tak baik. Menepati janji, baiklah tepat janji, baik. Tapi kalau janjinya subuh-subuh ni nak curi rumah orang yang tengah dengar kuliah subuh, lepas tu dia mungkir janji tu baiklah. Mungkir janji tu yang baik. Sebab akhirnya kan, jadi perbuatan baik, mungkin janji itu baik, tapi berjanji menunaikan janji itu baik. Tapi ada kalanya mungkin janji itu baik apabila janji nak buat benda tak baik. Jadi macam tu juga tadi, menuntut tadi itu maknanya tuntut dengan cara yang baik. Dan Allah kata had maksimumnya begitu, kan? Okey. Jadi yang ada hak memaafkan tadi bukannya hakim, bukan sultan atau apa, waris lah. Kemudian hakim apabila hendak mensabitkan kesalahan-kesalahan dalam hukuman hudud dan qisas ke atas penyeraya, mestilah dengan keterangan saksi-saksi atau pengakuan penyeraya itu sendiri dengan syarat-syarat yang tertakluk di bawah syarat-syarat ikrar. Ini panjang perbahasannya berkenaan dengan apa ni, bagaimana syarat saksinya, bagaimana pengakuan itu, nanti insya-Allah satu kita akan bincangkan. Tapi maknanya kat sini kalau kita kata nak jatuhkan hukuman bukan senang-senang. Ya, saksinya kenapa lelaki, kenapa perempuan tak boleh jadi saksi, semua tu ada perbahasan. Ya. Okey. Kemudian hukuman diat boleh dikenakan ke atas penjenayah yang tidak membolehkannya dijatuhkan hukuman qisas. Apabila hukuman qisas itu dimaafkan oleh mangsa penjenayah itu atau oleh walinya atau waris mereka, dan itu satu syarat, ya, maka diat itu boleh dikenakan. Kedua, apabila terhalang melaksanakan hukuman qisas kerana sebab syar'i, seperti hilang anggota yang akan dikisas tadi atau anggota tersebut sakit dan sebagainya. Contohnya lah, orang ni dia buat jenayah potong tangan orang, ya. Jadi bila potong tangan orang, kena potong balik tangan dia. Bila nak dipotong, rupanya dia memang dah potong awal lah, memang tak ada tangan lah. Kita tak boleh ada tangan dia potong tangan kanan orang, umpamanya, tangan kanan dia nak dipotong, tangan dia pun dah tak ada, dia potong tu kat tangan kiri, umpamanya, kan? Kita tak boleh ada tangan kanan, dia potong tangan kiri dia, tak boleh, kanan dengan kanan. Jadi bila dah tak ada tangan itu kanan dia, ya, ganti dengan hukuman bayaran kerugian. Yang ketiga, pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Pembunuhan yang dilakukan dengan perbuatan yang biasanya mematikan tetapi bukan tujuan, bukan niatnya, ya. Itu kena juga bayar diat ataupun ganti rugi ataupun
melakukan atau menghilangkan anggota orang lain kerana tidak sengaja, ya, tak sengaja. Jadi benda tak sengaja ni juga dikenakan hukum. Jadi bukan senang-senang, ya. Benda tersalah pun, walaupun istilahnya benda tersalah dari segi hukum agama lah, tak berdosa. Benda tersalah, ya, benda silap. Tapi dari sudut hukuman undang-undang tu ada, supaya orang tidak mudah-mudah kata silap, kan? Ya. Contohlah pergi memburu, kan? Nampak binatang tembak, kena orang pula, kan? Tujuannya nak buru binatang, tapi rupanya orang, kan? Itu tersalah. Bila dah tersalah, masih lagi kena hukuman. Tapi hukuman itu tidak hudud, kan? Ya, hukuman itu adalah takzir. Bila takzir, di antaranya bayar ganti. Ya, okey. Hukuman takzir, hakim mempunyai kuasa penuh secara mutlak menentukan dan memilih mana-mana hukuman yang sesuai dan munasabah dengan kesalahan yang dilakukan oleh penyelesaian tadi. Selain daripada hudud yang 7 saya sebutkan tadi, dan juga kisah hukuman balas, serah semua kat kerajaan untuk buatlah undang-undang apa pun, ya, yang sesuai lah, ya, tidaklah menzalimi, kan. Dalam memilih hukuman yang sesuai dan munasabah bagi hukuman takzir, hakim dalam mengambil kira mengenai keadaan hidup atau latar belakang penjenayah itu dan kesalahan yang dilakukannya serta kesan-kesannya kepada masyarakat. Jadi maknanya nak jatuhkan hukuman berat ke ringan ke, bolehlah dilihat kepada apa kesalahannya, bagaimana kesan dia kepada masyarakat dan sebagainya, kan? Contoh macam undang-undang jalan raya nak sama berapa ni, buatlah undang-undang, ya. Kalau samanya ringan sangat, orang langgar segala undang-undang tu. Kalau tipis sangat, nanti buat undang-undang pun, ya, ramai pula yang macam mana lah, ya. Tapi maknanya kerajaan fikirlah benda tu, ya, nak dikenakan hukuman yang macam mana. Sebab tu kadang-kadang kita tengok salah kedua dia beza-beza, kan. Dia punya hukuman tu boleh, ya. Hukuman takzir jika kesalahan itu melibatkan hak Allah, maka wajib dijalankan dan dijatuhkan hukuman itu ke atas penyelesaian tadi. Adalah dibolehkan bagi hakim memberikan ampunan atau memaafkan atau meringankan hukuman ke atas penyelesaian jika pada pandangan dan pendapat hakim bahawa tindakan itu memberi kebaikan ke atas penjenayah tadi atau kepada masyarakat umum, ya. Jadi yang ini boleh, nak bagi keampunan, nak maafkan, nak ringankan, dapat takzir boleh, ya. Contohnya kadang-kadang kita tengok compound dari 300 diskaun jadi 100, jadi boleh, ya. Hak kerajaan lah, ya. Tapi kerajaan kita tengoklah, kalau selalu bagi diskaun ni, akhirnya semua tak nak bayar sama. Tunggulah nanti ada diskaun, kan. Dulu lagi saya pernah tengok iklan, beberapa tahun dulu lah, siapa bayar saman boleh menang kereta pula. Orang kata macam ni, yang tak pernah kena saman pun nak disaman. Lepas tu tunggu ada apa, siapa bayar boleh dapat kenderaan, pokok dapat gitu, kan. Jadi akhirnya menggalakkan orang buat jenayah ni, kan. Itulah lebih baik siapa bayar awal lebih murah, siapa bayar lewat lebih mahal, lebih baik, kan. Tapi tak apalah, yang tu hak lah, boleh. Hukuman takzir yang melibatkan hak orang perseorangan, maka orang yang punya hak itu adalah berhak membuat keputusan sama ada hendak mengampunkan atau memaafkan penjenayah itu atau menghukum orang mereka. Hak takzir tidak semestinya, hukuman takzir tidak semestinya untuk mensabitkan kesalahan penjenayah itu dengan keterangan saksi atau ikrar, sebagaimana mensabitkan kesalahan dalam hukum hudud dan qisas. Maknanya nak jatuhkan hukuman dalam kes-kes takzir, dia tidak seberat saksi-saksi dalam kes-kes hudud. Contohnya kalau dalam kes zina, saksi 4 orang saksi, yang adil dan sebagainya. Mungkin dalam kes-kes takzir boleh dengan gambar, boleh dengan macam-macam, ya. Sebab tu kalau kesalahan-kesalahan jalan raya tu, kita tak puas hati, kan, betul ke bawa laju ni, kan, ataupun kat mana kena zaman,
Dia bagi gambar ni kereta dia kan. Saya pun dulu dia ke rasa macam tak lalu dia dari tu kan. Dia tak dengan polis. Tengok muka kita pun ada kat situ. Betul kan. Tapi yang tak puas hatinya adalah lebuh raya 4 lorong lari 100 km ke Taman. Sebab tu 80 je. Kata ni memang tak sama orang. Kereta kita satu je kat situ. Tak ada orang lain 4 lorong. Tuan-tuan baik-baik kalau lalu apa kesas ke dulu 80 je di situ kan. Kita buat 100 tu ingat kan, bawah daripada 110 kan, dapat 4 lane. Rupanya 80 je kat situ. Bayar. Okey. Hukuman ta'zir boleh dijatuhkan dan dikenakan ke atas kanak-kanak. Kerana hukuman ta'zir itu adalah bertujuan menjadikan pengajaran kepada penjenayah. Tidak sebagaimana hukuman hudud dan qisas, di mana hukuman hudud dan qisas hanya wajib dikenakan ke atas orang-orang yang sudah balik. Ukuran balik dalam Islam ni dan ukuran dewasa dalam Islam ni balik. Okay. Kita masih lagi 21 dia sudah undang-undang. Tapi pilihan raya 18 kan? Dah boleh lah. Jadi sebenarnya macam mana ya kita nak balik kepada Islam punya peraturan lah. Balik tu dewasa lah. Kena menanggung lah. Kena menanggung salah-salah yang dilakukan. Maknanya dah boleh fikir, dah boleh maknanya dari segi Islam tu sudah mengiktiraf kedewasaan ya. Cuma kita je kadang-kadang tengok yang masih sekolah, tak universiti, rasa macam budak-budak, tapi sebenarnya boleh dewasa. Hukuman ta'zir boleh menggantikan hukuman hudud jika keterangan tidak memenuhi syarat untuk membuktikan kesalahan hudud yang membolehkan hukuman hudud itu dijatuhkan dan dikenakan ke atas penjenayah-penjenayah kerana saksi-saksi telah menarik balik keterangan mereka, atau kerana yang tertuduh telah menarik balik keterangannya, atau kerana keterangan yang ada tidak memenuhi syarat yang dikehendaki untuk membuktikan kesalahan itu boleh didakwa di bawah kesalahan hudud. Maka dalam kes ini yang tertuduh boleh dikenakan hukuman ta'zir dan hakim dalam bertindak untuk menjatuhkan hukuman ta'zir jika didapati keterangan yang cukup untuk menghukum penjenayah itu dengan hukuman ta'zir ya. Mungkin nak dakwa dia di dalam kes hudud tak cukup. Katalah nak dakwa zina, saksi cuma 3. Jadi dia tak boleh dakwa dengan zina, dia boleh dakwa hampir dengan zina ya. Satu. Ataupun kes bunuh tak cukup saksi, tak cukup apa. Tapi ini dah 2-3 kali ni orang ni kita tuduh ada possibility ni, tapi tidak betul-betul sabit ni. Jadi nak pergi kepada ta'zir contohnya ya. Jadi memang seandainya tak cukup lah syarat, ataupun tadilah orangnya yang buat jenayah ni belum balik, jadi tak boleh jatuhkan dulu, dia boleh pindah kepada ta'zir. Jadi ta'zir itu adalah satu keluasan yang Allah Ta'ala bagi kepada kerajaan ataupun kepada hakim. Satu, nak buat undang-undangnya ataupun nak tentukan hukumannya apa. Yang kedua, nak bagi pengampunan ke, tak pengampunan ke, nak maksimum ke, tak maksimum ke, yang itu diserahkan kepada hakim untuk menentukan. Macam dulu kita ada hukuman mati mandatori ya. Sekarang tak ada hukuman mati mandatori. Bukan tak ada hukuman mati tau. Dia kalau mati mandatori tu dia tak boleh hukum lain lah. Dia tak boleh hukum lain. Hukumannya memang itu. Tapi bila tidak ada hukuman mati mandatori, hakim boleh pilih. Kalau tuan-tuan ingat dululah waktu ambil lesen kereta dulu kan, dia ada kesalahan-kesalahan yang dipanggil kesalahan mandatori. Contohnya bila pergi ambil lesen tak pasang tali geledah, walaupun yang lain lulus, satu dia salah tak pasang tali geledah tak lulus. Saya tak tahu lah sekarang masih lagi begitu ke tidak. Tapi kalau signal tak pasang ke, itu satu poin. Sebetulnya lah kan, berapa poin baru tak lulus kan. Itu masuk mandatori lah, benda yang mesti ya.
Kan? Ya. Kalau sekarang ni, kalau ikut saksi 4 Okey. untuk zina dan terpukul, maka kita dah ada apa ni, cross katakan scientific punya analisis tu boleh diambil kita sebagai bukti kan, DNA sebagainya. Adakah dalam syariah Islam terima ke? Dia masih lagi bila 4 tu 4 sebab dia punya hadisnya begitu. Ya. Wallahu alam, seandainya nanti ada ijtihad lain. Ya. Tapi berdasarkan kepada 4 orang saksi itu masih lagi begitu. Kalau sekarang kita kata boleh video lah, boleh apa lah kan, ya. DNA apa semua. Walaupun dia itu kata 99.9% dia punya ketepatan, ya. Itu mungkin menyokong lah. Tetapi mungkin yang itulah tadi pergi kepada takzir. Ya, kerana tak cukup bukti saksi tak cukup, tapi DNA semua ada, jadi boleh pergi kepada takzir. Bukan kata tak boleh hukum hakim, ya. Itu yang pergi kepada takzir tadi tu mungkin tidak pergi kepada. Okey. Itulah mukadimah. Lepas 3 kuliah baru habis mukadimah sebenarnya dalam kitab ini. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan bincangkan bab kedua daripada kitab ini berkenaan dengan hudud itu sendiri yang ada 7 masalah, ya. Kita akan pergi kepada masalah yang pertama nanti berkenaan dengan perzinaan. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan, tak ada, saya silakan. Ya, kita ada tentang mutas berbahagia dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.